pengajian pembelajaran kita daripada surah Ali Imran juzuk yang ketiga, dan pada hari ini kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benarkan, Allah izinkan kita untuk sama-sama mengikuti baris demi baris di dalam surah Ali Imran untuk sama-sama kita mengambil pelajaran, terutama kisah Nabi Isa yang dikaitkan dengan kumpulan orang-orang yang ingin kita berjaya, bukan yang disesatkan sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz saya. Sihat alhamdulillah. Dia kadang-kadang ada terbatuk-batuk ke ya. Kadang kita makan ya. Minum ais banyak dan cukup rehat dan sebagainya, itu antara kesan-kesan ni lah. Kesannya lah ya, gitu. InsyaAllah sahabat-sahabat kita maintain ya, semua di kalangan tuan-tuan sahabat Al-Quran semua terus kekal, dan doakan kita semua dapat istiqamah bersama Al-Quran ini. Dan jangan lupa untuk share di Facebook masing-masing pada hari ini untuk kita melihat kepada sambungan kisah Nabi Isa alaihi salam, agak panjang di dalam surah Ali Imran ini, kerana surah Ali Imran ini salah satu poinnya ialah memberi penekanan, penjelasan kepada kumpulan orang Nasrani, ya, Kristian, yang dikaitkan dengan istilah waladdallin di dalam surah Al-Fatihah. Jika surah Al-Baqarah itu dikaitkan dengan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai, terutama Bani Israel yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Jadi pada hari ini jom kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insya-Allah kita mula pertemuan kita seperti mana kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi. Kita hari ini berada di muka surat yang ke-56 di juzuk yang ketiga Ustaz. 57. Makin hampir untuk masya-Allah 57 mak saya, muka surat 57. Tadi saya bacakan ayat 53 dan kita berada di akhir-akhir juzuk ataupun surah juzuk yang ketiga. Maka berbincang atau berbicara tentang Nabi Allah Isa ya. Dan insya-Allah kita nak mulakan pertemuan kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, ataupun nama lain bagi Suratul Fatihah Suratul Syifa, penyembuh ya, sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan para sahabat yang sedang bermusafir singgah seketika dan membacakan ruqyah menggunakan suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah sembuh kesakitan yang dialami oleh penduduk kampung yang disinggah itu. Jadi saya pun pernah Ustaz dikongsikan oleh tuan guru kita almarhum tuan guru Dr. Haji Haruddin berkongsi ketika kita sakit mata Ustaz, bacakan suratul Fatihah, dihembuskan pada air ikhtiarnya, kemudian kita celupkan ataupun kita celup mata kita dalam air itu. Izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Dan saya buat sendiri tu Ustaz. Saya baca 40 kali Al-Fatihah. Tapi kena baca betul-betul lah. Jangan espresso. Jangan baca laju. Ya, ada orang bila dengar 40 tu Allah banyaknya, dia baca laju Ustaz. Elok mata sebelah kanan belum baik lagi, berjangkit pula sebelah kiri. Baca tak betul. Di surah Syifa, surah penyembuh, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu ialah penyembuh secara fizikal, dan yang lebih penting penyembuh tubuh badan kita, hati kita. Jadi kita senantiasa setiap hari permulaan kita Ummul Quran Suratul Fatihah. Saya nak baca kali ini dengan menggunakan taranum bayyati Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
rabbal alamin. Ustaz ya. Ayo batuk-batuk Ustaz ya. Masya-Allah. Alhamdulillah kita membaca daripada Ummul Quran sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, kita ingin mengingatkan diri kita berkali-kali bahawa sebenarnya kita memerlukan hidayah, bantuan daripada Allah pada setiap masa. Dan bercakap tentang hidayah ini Ustaz ya, salah satu daripada hidayah penting yang bersyukur sangat kepada kita yang beragama Islam ialah kerana kita percaya beriman pada Nabi Isa dan tak perlu berhujah banyak, kita sanggup untuk ataupun mudah diizinkan Allah untuk beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi orang-orang Nasrani ataupun orang-orang lain, sebenarnya mereka nak beriman ini perjuangan mereka amat kental Ustaz ya. Pasal mereka mungkin lahir dalam keluarga Kristian, keluarga agama yang berbeza. Mereka nak kena cari hujah yang jelas, barulah mereka nampak bahawa Nabi Isa itu bukan anak Allah tetapi ia adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 57, apakah ringkasannya. Bermula daripada ayat yang ke-53, sinopsisnya ialah bercakap tentang doa bagi orang-orang yang mengikut kepada Nabi Isa alaihissalam ya, sambungan kisah Nabi Isa dengan kaumnya yang beriman dan ada kaumnya pengikutnya yang tidak beriman. Ini kita akan lihat sehingga ayat 58 dan disambung pada ayat 59, bantahan terhadap tuduhan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan kalau katakan degil sangat, ada satu istilah dinamakan al-mubahalah. Ini kita akan lihat pada ayat 61 nanti, bagaimana ketika Nabi sudah pun menjelaskan satu persatu tentang kebenaran Nabi Isa, masih lagi degil, maka mubahalah ini adalah satu teknik yang perlu difahami, yang harapnya hari ini kita belajar bersama insya-Allah. Jadi pada hari ini Ustaz ya, kita akan mulakan ya dengan ayat 53, 56 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Boleh buka mushaf pada muka surat 57, kita baca bersama insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kita nak baca Ustaz bermula dari ayat yang ke-53 sehingga ayat 57 Ustaz. 56. 56. Kita sampai ayat 56 dan kita berada di muka surat 57. Alhamdulillah, ayat yang kita nak baca hari ini ada satu ayat yang agak panjang, ayat 55 kat situ panjang, ada 1 2 3 4 baris. Ayat 55 tu, jadi kita kena perhatikanlah nanti dekat mana kita nak berhenti waqaf dan dekat mana kita nak ambil balik ibtidak bacaan kita. Jadi Al-Quran yang akan memandu kita di skrin kita nanti, dia akan pandu kita dengan warna tu Ustaz warna hijau dengan warna merah. Kalau warna hijau kita berhenti di akhir warna itu, kita kena ulang balik di permulaan warna itu warna hijau. Kalau warna merah kita berhenti di akhir warna merah tu, maka kita boleh terus saja menyambung bacaan kita, meneruskan bacaan kita selepas warna merah tu. Itu adalah perbezaan dia. Dan kadang-kadang ada juga Ustaz, ada ayat-ayat yang saya ataupun Ustaz Tirmizi baca tak berhenti pun pada warna hijau tu sebab nafas masih ada. Jadi kita teruskanlah bacaan kita kepada waqaf yang contoh waqaf jim ke qaf ke qaf lam ya kaf. Itu kita akan bincang juga nanti. Kita akan kongsi juga dengan para sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dalam episod-episod tajwid yang akan datang. Jadi mari kita baca ayat 53 sehinggalah ayat yang ke-56. Saya nak cuba baca dengan tarannum tarannum sabah lah, insya-Allah. Tarannum sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Ini daripada ayat 53 hingga 56 Ustaz ya, menyambung kepada kisah Nabi Isa. Jika kita melihat pada hari semalam pada ayat ke-52, Nabi Isa hassa, ada merasakan di kalangan pengikutnya itu minhum, sebahagiannya al-kufr, yang kufur, yang ingin derhaka, ingin merancang untuk membunuhnya ya. Maka kata beliau, kata Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku? Maka menjawablah hawariyun ya. Hawariyun ini gelaran kepada pengikut setia Nabi Isa. Ustaz ya, daripada perkataan hauru itu, iaitu mereka ini adalah seperti nelayan di sungai berdekatan ya, dan mereka ini memang tugas mereka ini ataupun mereka ini bersedia untuk mengikut menjadi ansarullah ataupun pengikut kepada Nabi Isa ya. Kalau di Madinah itu golongan ansar di Madinah itu adalah orang yang nak menolong Nabi ya ketika Nabi berhijrah. Betul. Baik. Jadi di sini pada ayat 52 semalam, washhad bi anna muslimun ya, saksikanlah wahai Nabi Isa, sesungguhnya kami ini orang yang berserah, yang Islam, yang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu Nabi Isa yang menyaksikan. Dalam agama Kristian ini Ustaz ya, dia sebenarnya testimony ataupun kesaksian ini amat penting ya. Bersaksi, saya saksi itu I swear. Yang itu dalam agama Kristian dia amat penting kan ya. Tetapi bukan sekadar kesaksian Nabi Isa yang diajarkan, pasal bila cakap kesaksian Nabi Isa sahaja, itu yang sampai dia mengkultuskan, menyucikan Nabi Isa ini, angkat sampai jadi Tuhan. Tapi Allah menyatakan apa dalam ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin ya, iaitu wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan ya. Perkataan Rabbana itu adalah amat besar. Kerana apa? Kerana di dalam agama Kristian mereka meletakkan Rabb itu kepada Nabi Isa ya. Jadi kesaksian Nabi Isa dah cukup. Nabi Isa sebagai savior, sebagai penyelamat ya. Yang penting percaya pada Jesus, pada Isa, dosa apa pun akan diampunkan, nanti masuk syurga. Ya, tetapi dalam konsep Islam, percaya pada Nabi Muhammad bukan bermaksud selamat segala-galanya. Percaya mesti diikuti dengan wa ata'na ya, sami'na wa ata'na. Jadi kalau dalam ayat ini mereka menyatakan Rabbana, tema dalam surah Ali Imran ini banyak. Bila Nabi, kalau kita kisah awal surah ini, Nabi Zakaria dapat anak, diberi kabar gembira. Nabi Zakaria terus bercakap dengan Allah, bukan cakap dengan malaikat. Betul. Direct. Kalau terus direct. Maryam dapat berita, malaikat bawa berita, terus direct kepada Allah. Jadi bila Nabi Isa menyampaikan pelbagai perkara, terus sahaja direct kepada Allah, bukan hanya kepada Nabi Isa, kerana Nabi tetap Nabi, seorang makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diikuti dengan perkataan wattaba'na ar-rasul. Perkataan ittiba' ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia berbeza dengan wa ata'na. Kalau wa ata'na taat, kita bincang sebelum ni Ustaz ya. Kalau katakan dekat rumah kata Adam, tolong ambilkan air, yang itu maksudnya ialah kena panggil nama ya, barulah akan taat. Tapi kalau wattaba'na ini dia lebih tinggi daripada taat ya, dia ada kaitan juga dengan istilah kunut ya. Kunut kalau kat sini ittiba'. Wattaba'na ar-rasul ini maksudnya mereka ini amat mengikuti secara dekat
ya, secara dekat. Apa sahaja mereka ikut. Itu sebabnya kalau golongan selepas sahabat tu tabi'in dengan tabi'in ustaz ya. Maksudnya mereka ni yang amat ikut secara dekat kepada apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pengikut mereka ini ikut secara dekat, secara rela. Faktubna ma'asyahidin, dan tuliskanlah kami, jadikanlah kami ini bersama orang-orang yang bersaksi atas kebenaranmu dan rasulmu. Ceritanya apa? Maksudnya bukan sekadar kesaksian Nabi Isa, tapi kesaksian Allah itulah yang penting, kerana ini membezakanlah ya, membezakan. Pasal kalau orang Kristian dia hanya ikut yang penting Jesus dah bersaksi, sudah kata selamat, maka dia rasa dah cukup ya, walaupun dia yang cakap. Nabi Isa tak cakap pun dia selamat kan. Dia rasakan bahawa segala-galanya, kalau saya cinta pada Nabi Isa, Jesus, dah cukup ya. Jadi apa yang berlaku bila mereka cakap begini, mereka berdakwah, mereka membawa kepada Allah SWT pada waktu ini di kawasan Roman ustaz ya. Kerajaan Roman pada waktu ini, mereka tak puas hati kepada orang yang menyeru kepada Allah SWT ya. Lebih kurang macam zaman sekarang lah ya, kalau ada orang yang berdakwah yang mengajak selain daripada apa yang disuruh oleh pemimpin. Kalau pemimpin kita ke arah kebaikan, okey kan, tetapi kalau pemimpin itu bawa ke arah kiri, kita kata jom kita ke kanan, maka pada waktu itu mereka tak puas hati kepada Nabi Isa. Dan ada pengikut Nabi Isa ini yang membuat makar. Apa maksud makar? Allah cakap ada ayat 54, wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang yang kufur pada waktu itu membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Ya, salah seorang pengikut Nabi Isa itu, ini kalau dia dalam Quran dan juga dalam hadis dia tak detail ya. Dia kalau dalam Injil Barnabas maksudnya dia ada satu istilah sumber itu, ini bukan daripada Quran dan Sunnah. Dia ada cerita tentang Nabi Isa ketika itu bersama adalah halaqahnya, kemudian orang yang pengikut dia yang tidak setia tadi itu, dia beritahu okey, kalau nak kenal kepada Nabi Isa nanti cakap saja Rabbana. Ya, Rabbana ya. Jadi ketua kami lah, bukan Rabbana Tuhan kami ya. Tapi ini sering disilap fahami dalam tradisi Kristian. Rabbana tu dia kata ini Tuhan kami lah ni. Yang Rabb tu maksudnya ketua ataupun pemerintah lah ya. Jadi pada waktu itu apa yang berlaku ialah bila datang musuh tadi tu, Nabi 4 malaikat mengangkat Nabi Isa ke atas. Ini peristiwa yang berlaku, nanti kita akan tengok. Tapi ini yang diceritakan dalam Barnabas ya, bukannya dalam tradisi Quran dan Sunnah. Cuma dia lebih kurang sama ya dengan apa yang kita akan baca dalam ayat 55 ya. Jadi di sini Allah kata ketika mereka merancang, Allah lebih lagi membalas tipu daya. Apa yang berlaku, yang pengikut yang tak setia tadi itu, muka dia bertukar menjadi muka Nabi Isa. Jadi orang lain yang dengar-dengar tadi tu, dia panggil kepada orang yang bertukar muka zaman Nabi Isa tadi tu, dia kata Rabbana. Kena saja dengar Rabbana, yang musuh tadi tu ambil orang itu terus disalib. Dan disalib itulah muka macam Nabi Isa, tapi sebenarnya bukan Nabi Isa. Di sinilah yang kecelaruan dalam agama Kristian ya. Mereka tidak tahu ilmu yang sebenar. Itu sebabnya dhal itu dia beramal tapi tidak ada ilmu. Itu asas kepada bagaimana tradisi dalam agama Kristian. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi kata Allah, iz qala Allahu ya Isa, wahai Isa, inni, perkataan ini dalam pelbagai aliran manusia memahami ini macam-macam. Ya, tapi istilah di sini inni mutawaffika, sesungguhnya aku mengambilmu. Di sini perbincangan dalam setengah kumpulan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, yang bukan mainstream, dia akan cakap mutawaffika itu diambil secara roh saja, macam kita lah wafat. Ya, tapi sebenarnya mutawaffika ini bukan sekadar roh, tetapi jasad diambil secara sempurna. Macam kalau kita wafa ya, istilah wafa kan kita menyempurnakan kan. Jadi Allah ambil secara sempurna, wa rafi'uka, dan diangkat Nabi Isa. Di sinilah peristiwa Nabi Isa diambil jasad dan roh, diangkat ilayya kepada Allah, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan Allah akan bersihkan dia daripada orang yang kufur. Zaman itu
itu pengikutnya banyak bercampur di antara orang yang kufur dan orang yang beriman. Tapi Allah akan kembalikan balik Nabi Isa, nanti semua pengikutnya itu adalah pengikut yang tidak kufur. Siapa? Orang Islam, Ustaz. Bila satu hari nanti Nabi Isa turun, waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Allah akan menjadikan orang yang mengikutmu di atas orang-orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang Islam akan melangkau ataupun lebih menang daripada orang-orang kufur, sama ada Kristian, Yahudi apa sebagainya. Tapi dalam agama Kristian mereka menunggu Jesus juga. Dia menunggu juga, dia rasa bahawa we are the one. Kan? Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan ila yaumil qiyamah. Jadi bila bercakap tentang fauqa ini saja, dia menang, maksudnya ini melambangkan kepada satu pertembungan. Dalam agama Kristian mereka menggunakan istilah Armageddon. Armageddon. Di mana orang yang ikut pada Nabi Isa yang betul dengan yang kufur ini akan bertarung. Dan ketika ila yaumil qiyamah, dekat dengan hari kiamat, ini adalah antara petanda akhir zaman. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Pada waktu itu akan diceritakan ataupun ditentukan siapa yang betul, siapa yang tak betul. Dan tahtalifun ni, perkataan ini Ustaz ya, sebenarnya adalah perkataan yang besar pasal disebabkan perbezaan pendapat ini, maka sekarang ni kita nampak pertembungan di antara ada orang beragama Islam, percaya Nabi Isa, ada orang percaya pada Nabi Isa agama Kristian, ada orang percaya Nabi Isa ataupun dia memandang lain sikit Yahudi. Dan ini perbezaan-perbezaan yang akhirnya nanti dia akan bertembung ya. Dan ini adalah perkara yang kita doakan kita menjadi orang yang mengikut kepada Nabi Isa, ya, kepada Nabi Muhammad lah, ya, pasal Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi pada ayat 56 ini, kalau Ustaz boleh baca sikit, kerana di sini Allah menyatakan tentang kesan bagi orang yang berbeza pendapat tidak berasaskan ilmu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Dalam ayat 56 Ustaz, 56. Memang ada satu kalimah yang perlu kita beri perhatian dari segi sebutan dia, iaitu fa'u'adzibuhum. Ada hamzah, ada ain. Jangan dua-dua hamzah. Fa'u'a ataupun dua-dua ain, fa'u'a. Jadi kena hati-hati kat situ. Ya, saya baca Ustaz ya. Betul Ustaz. Saya baca Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Sadaqallahul azim. Maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak akan memperoleh penolong. Maksudnya ini adalah satu ancaman Allah kepada orang-orang yang kufur kepada keimanan pada Allah secara umum, tapi lebih spesifik kepada Nabi Isa, kebenaran Nabi Isa. Maksudnya kalau kufur menjadi orang Kristian, Allah akan mengazab mereka ini azaban syadida. Allah tekankan lagi, amat sengsara fi dunya wal akhirah. Bukan sekadar di akhirat, ya, di dunia lagi dah. Dan kefahaman perkara ini bukan sekadar Allah akan azab secara massa ataupun secara menyeluruh, tetapi boleh saja secara individu, ya. Apabila seseorang itu kufur, kesannya ialah dia mungkin stres, ya, dia cepat sakit hati, sakit jiwa, ya. Perkara-perkara inilah yang Allah nyata tidak ada bantuan, ya, yang besar datang daripada Allah kepada orang yang kufur, membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan tabi'ah, ya, yang berulang sebanyak 174 kali. Maksudnya apa? Mengikut secara dekat, ya, mengikut secara dekat. Walaupun mungkin orang persoalkan Ustaz, ya, mengapa kena berpusing ke kanan ke kiri pada zaman sahabat itu. Mereka sahabat berkata pasal kami ini mengikut pada Rasul. Jadi ini perkataan yang tabi'ah, ya, yang kita doakan kita adalah orang yang sentiasa ittiba' ila Rasul, ya. Kalau hawariyun itu amat dekat, committed dalam mengikut kepada Rasul dan sudah tentunya mengikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran kita daripada halaman 57 untuk ayat sehingga ayat 56, kisah Nabi Isa. Kita akan sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.
Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang bersalawat ke atasku sekali, Allah akan bersalawatnya ke atasnya 10 kali. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kehidupan kita, perbanyakkan ucapan salawat dan salam kita kepada kekasih agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dan di saat satu hari nanti kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul. Dan kita pun dapat menjiwai perjuangan kepada Nabi Muhammad, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang Nasrani ini. Mereka ni memang dia punya hujah dia apa sebagainya berbelit-belit dan Nabi perlu menguruskan mereka ini dengan cara yang terbaik. Itu yang menariknya apa yang akan kita baca nanti di mana mereka ini nak berhujah dengan Nabi, dia menginap di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu perkara yang saya bila tengok dia nak berhujah, besok nak berhujah kan. Beberapa hari mereka berhujah, berdebat dengan Nabi, sampai cakap bahawa Isa ibnullah, anak Allah. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selawat pada hari ini memberi izin pada mereka untuk duduk menginap dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Subhanallah. Orang yang nak kutuk-kutuk besok ni, dia duduk, betul ada habis duduk balik, betul besok kutuk lagi kan. Jadi ini adalah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dakwah Nabi ni bersungguh-sungguh, masyaallah, untuk memastikan semua orang selamat, mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka, kita selalulah bersahabat dengan Al-Quran ini. Macam mana Ustaz dengan sahabat Al-Quran? Kita nak mengajak sahabat-sahabat kita semua untuk terus bergabung dengan kita, bersama dengan kita, berinteraksi dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada Facebook, kita ada YouTube dan kita ada Instagram. Facebook kita Sahabat Al-Quran, #Quran Time dan juga #Quran Time. YouTube kita iaitulah #Quran Time Official dan Instagram kita My Quran Time Official. Kita ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk sama-sama bergabung dengan kita. Dan kalau yang dah tahu tu Ustaz, sebar-sebarkan kepada kawan-kawan. Rupanya ada Instagram lah Quran Time ni. Kalau saya yang terlepas, saya kadang 4 tu pun saya tak sempat nak tengok ulangan tu. Tak apa, bagi tahu kat kawan-kawan kita, kita ada YouTube kita, channel kita My Quran Time Official kan. Jadi boleh tengok dekat situ. Dan seperti biasa juga kita nak menyambung pengajian semalam berkenaan dengan ilmu tajwid kita. Semalam kita telah kongsikan tentang makhraj al-lisan, huruf kaf, iaitu pangkal lidah. Hari ini kita nak kongsi lagi satu huruf yang berada di pangkal lidah. Dia terletak di belakang huruf kaf, iaitu huruf qaf. Dekat-dekat tu kaf, qaf. Kan saya sebut pun lain kan, kaf dengan qaf, iaitu makhraj khas al-lisan, lidah. Dan kita fokus kepada makhraj pangkal lidah, iaitu huruf qaf. Tengok bulatan tu, bulatan yang kita bulat dekat situ, pangkal lidah dekat situ, iaitu pada contoh dia ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55, idz qala Allah, permulaan itu. Idz qala Allahu, idz qala Allahu. Jadi qaf ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dia terletak di, kalau lidah kita, ni lidah kita kan, kaf di depan, qaf belakang dia. Qaf ni dia dekat dengan anak tekak. Qaf ni dia dekat dengan anak tekak, bukan anak sulung, anak tekak kita. Dekat dengan anak tekak kita tu. Dia kalau kita sebut qa tu. Kalau kita pergi Terengganu Ustaz, mentang-mentang orang Terengganu. Akak Ustaz. Nak beli kuih akak, biar ada kol-kolah sekali. Nak beli kuih akak RM5, dia akan bagi ekstra sebab ada kol-kolah sekali. Jadi jangan kita cakap nak beli kuih, nak beli apa ni berapa ringgit akak. Jadi dia tukar tu. Ni awak nak akak ke akak ni? So itu perbezaan dia Ustaz. Contoh kalau kalimah idz qala Allah, permulaan ayat 55 tu. Kalau kita baca dengan huruf kaf, idz qala Allah, dah bertukar Ustaz. Yang ni iz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, maksud dia qala. Kalau kita sebut kala, tu
di kala sepi lah. Contoh. Maksudnya kita kena hati-hati. Semalam kita kongsi kaf di depan dia, qaf belakang dia. Maknanya lagi hampir dengan anak tekak kita. Masya-Allah. Jadi kena praktikkan mengeluarkan huruf qaf itu qaf. tadi ya. Dan qaf. ini kita baru berkongsi tentang makhraj huruf, tempat keluar. Kita belum kongsi lagi sifat dia. Sifat huruf dia kan. Ada sifat bergetar, ada sifat menahan, ada terlepas bila kita sebut. Banyak lagi Ustaz. Yang ini kita kongsikan dulu tempat keluar dia dahulu. Masya-Allah. Itu ilmu pada hari ini huruf qaf Ustaz ya. Untuk memastikan. Maksudnya memang bila cakap tentang lisan ini ya, nikmat lidah kita ini memang besar sebenarnya ya. Pasal setiap tempat je ini adalah ruang selain daripada rasa kesedapan durian ataupun mangga ya. Rupanya dia tempat untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah SWT. Jadi pelbagai fungsi nampak ringkas tetapi sebenarnya ini adalah kehebatan. Satu lidah, satu tu je, lidah. Satu tu je. Tapi ada banyak tengah, tepi, depan, hujung, belakang, pangkal sebagainya. Subhanallah. Ya. Jadi kita nak menyambung kembali pada kali ini untuk ayat 57 hingga 61. Kalau tadi kita bercerita pada ayat 56 bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mahu ataupun tidak mahu beriman kepada kebenaran, ada azab. Bagi orang yang beriman, apakah kesannya? Mari kita sama-sama lihat pada ayat 57 hingga 61. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak menyambung sambungan baki ayat kita dalam muka surat 57 ini, iaitulah ayat 57 sehingga ayat 61. Tadi saya dah baca dengan Taranum Sabah. Saya nak tukar pula lagu dia dengan kita nak baca dengan Taranum Jiharkah pula. InsyaAllah boleh. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bila saya tanya tadi Taranum apa? Jiharkah dia sebut Ustaz. Peminat kita. Okey, jiharkah ni kadang-kadang jadi, kadang tak jadi Ustaz. Tapi bila tak jadi tu jangan jerkah pula. Jangan jerkah. Jiharkah nama dia. Sebenarnya sangat dekat dengan kita lagu takbir raya tu Ustaz. Lagu takbir raya kan. Jadi mari kita sama-sama cuba, sahabat-sahabat kan cuba ikut, perhatikan, cuba ikut pelan-pelan insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم
Surah Al-Azim ini ayat 57 hingga 61 sebenarnya menyambung kepada orang-orang yang beriman, ya. Apakah balasan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kebenaran? Wa ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah menjanjikan fayuwaffihim ujurahum, Allah akan beri ataupun sempurnakan. Istilah fayuwaffihim itu daripada perkataan wafa, iaitu disempurnakan ganjaran kepada mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Ceritanya Ustaz, ya, kalau katakan ketika kita buat baik, ada orang yang berbuat zalim, kan, kita rasa macam ya Allah, aku ni kalau macam contohlah kan, kalau dekat jalan raya, kita beratur tiba-tiba zas, kan, ya, bukan satu, lain orang tap lagi, ya. Kita ni beriman beramal soleh dah ni, kan, pasal kalau katakan saya pun boleh juga, kan, saya pun ada pedal, ada brake, saya boleh je zap ke sana, tetapi kerana kita masih lagi beriman dan beramal soleh, kita rasa macam bila saya nak dibalas ini, Allah kata fayuwaffihim ujurahum, Allah akan sempurnakan ganjaran. Bukan Allah biarkan saja. Itu contoh ringkaslah Ustaz, ya. Tapi kalau kita bercakap tentang di peringkat dunia, bila bercakap tentang orang yang bukan Islam menzalimi kepada orang Islam, ya, ataupun sesama Islam, kalau dia tidak beriman pada Al-Quran ataupun tak mengamalkan Al-Quran, dia menzalimi sesama orang beriman, Allah akan pasti sempurnakan. Istilah kat situ fayuwaffihim, sempurnakan. Jangan rasa ya Allah, aku rasa macam kan, ruginya lah kalau aku ni jadi, aku boleh balas, kan. Sebenarnya Allah akan balas, ya, balas dengan lebih banyak kebaikan, kerana Allah menyatakan wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Dan kalau kita ada terniat nak menzalimi seseorang, sebenarnya Allah memberi amaran Allah tidak suka. Bila Allah tidak suka ini, maksudnya salah satunya ialah kita kena takutlah Ustaz, ya. Jangan pula kita rasa macam sikit-sikit takkan tak boleh kot, kan. Okey, tak. Ini adalah warning, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 58, zalika natluhu alayka minal ayati wadh-dhikril hakim, ya, iaitu pada ayat 68 ini ataupun 58, demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada ayat-ayat dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Zalika natluhu, maksudnya kami bacakan. Nabi Muhammad tahu pasal Nabi Isa ini Ustaz, ya. Bila kita tengok nak memahami surah Ali Imran ini satu demi satu, satu ialah memang saya pun tak tahulah, kan, tak tahu cerita ini. Dan kalau Nabi Muhammad, ya, tanpa wahyu daripada Allah, Nabi Muhammad pun tak tahu. Betul. Tak tahu. Jadi apa sahaja info-info yang kita dapat ini, maklumat-maklumat yang kita dapat ini betul-betul tilawah daripada Allah. Allah bawakan kepada Nabi Muhammad, pada kita, minal ayati wadh-dhikril hakim, adalah peringatan yang penuh dengan hikmah. Peringatan yang penuh hikmah pasal apa? Pasal kalau kita tidak dapat peringatan penuh hikmah ini, mungkin kita pun rasa betul jugalah, mudah ni kalau masuk dalam agama Kristian, asalkan percaya pada Jesus cukup. Itu menyebabkan kita mungkin berfikir tidak berhikmah ataupun tidak bijak, ya, dalam kehidupan. Jadi ayat-ayat ini kalau kita perasan Ustaz, ya, kalau katakanlah ada kawan-kawan kita yang beragama Kristian dengar, dia akan rasa bahawa wah, ini memang apa istilahnya, hujahnya pam. Tapi sebenarnya ini bukan kerana Allah benci, tetapi Allah sayang kepada semua manusia. Allah menjadikan, kalau kita tengok pada ayat 59, menarik, ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Subhanallah. Ini Allah nak cakap bahawa kalau perbandingan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Betul. Iaitu apa? Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Dijadikan daripada tanah, kemudian dicakap kun, jadi. Dan bercakap tentang Nabi Isa dan Nabi Adam ini, mengapa dikaitkan? Pasal Nabi Isa ini orang Kristian kagum pasal dia tidak ada ayah dan lahir. Betul. Jadi dikata ini bukan manusia biasa. Ini adalah Tuhan. Tapi dia ada mak. Kalau nak rasa beriman betul-betul, rasa hebat sangat Nabi Isa, ada satu lagi yang lebih hebat. Tak ada mak, tak ada ayah. Siapa Ustaz? Subhanallah. Nabi Adam. Ya, sepatutnya kalau nak rasa lebih hebat, buat satu lagi agama, ya, percaya kepada Nabi
Nabi Adam. Kan. Jadi ini Allah bagi ini. Pasal apa? Pasal Allah sayang kita sebagai Bani Adam, umat Nabi Adam ini, kalau boleh nak kembalikan ke syurga balik dengan kebenaran yang betul-betul daripada Allah SWT. Bukan buat-buat, ya, bukannya dengan kebatilan. Jadi ayat seterusnya, al-haqqu, kebenaran ini mir rabbik, masya-Allah, daripada Tuhan. Fala takum minal mumtarin, jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang ada miryah. Mumtarin ini daripada perkataan miryah, dah bawa dia punya hujah betul-betul, ya, tetapi lepas itu diselewengkan. Okey, diselewengkan. Contohnya lah, ya, bila ada masa saya di luar negara, Ustaz, ya, bila saya bercakap dengan orang Kristian ni, kadang-kadang bila kita berhujah, dia tak boleh berhujah, kan, dia akan pusing dia punya hujah dia. Dan dia kemudian dia kata ini adalah misteri. Kan, this is mystery of faith, dia kata, misteri dalam keimanan. Kita tidak boleh memahami perkara ini segala-galanya kerana ini adalah misteri, kan? Tidakkah awak rasa bahawa ini misteri? Dia gunakan kaedah begitu. Tapi sebenarnya dalam agama Islam kita bukan cerita-cerita misteri, betul, ataupun yang pelik-pelik, betul, untuk kita beriman. Kita beriman dengan ayat, dengan kebesaran, dengan hujah datang jelas, menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi di sini Allah menyatakan pada ayat 61 ini, sebagai hujung. Ini yang dicakapkan bila Nabi dah bawakan satu demi satu, masih lagi kata tak, kami tetap juga percaya Nabi Isa sebagai Tuhan, ya, walaupun Nabi Adam tu lebih hebat daripada Nabi Isa, kalau cakap tak ada ayah tak ada ibu, tak juga dia percaya. Okey, fine, kita mubahalah. Apa maksud mubahalah? Jom kita baca sekali lagi ayat 61 ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Ayat 61 itu di akhir muka surat itu, saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءكم ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Sesiapa yang membantahmu dalam perkara ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi diajarkan setelah tadi, kan, yang Nabi izinkan masuk ke Masjid Nabawi, menginap di sana. Besoknya berhujah lagi sampai dikata tak, bahawa Isa ini adalah anak kepada Allah. Nabi terangkan lagi elok-elok, tetapi mereka masih lagi ada cara berfikir falsafah yang kelam, kelibut itu tadi tu. Maka kesannya apa, tuan-tuan sekalian? Allah ajarkan kepada Nabi, okey, fine, kata pada mereka, marilah kita panggil anak kami anak kamu, isteri kami isteri kamu, kami sendiri kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah. Okey, apa maksud mubahalah? Iaitu masing-masing pihak, ini dalam Amazing ini diletakkan penerangannya, masing-masing pihak di antara orang yang berbeza pendapat berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Ya. Dan bila Nabi buat begini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tak berani Ustaz, ya, pasal kalau mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kalau katakan orang-orang ni keluar bersama anak dan isteri mereka, maka orang Kristian hancur habis sepanjang zaman. Masya-Allah. Ya, kalau mubahalah ini digunakan kerana apa? Kerana ia bukan main-main. Betul, ya, bukan main-main, kerana ia menjemput laknat kepada orang yang berdusta. Dan perkara inilah yang amat ditakuti oleh orang Kristian. Ya, subhanallah. Zaman Nabi sampai zaman sekarang, kalau ia masih lagi, kalau ada yang kata jom kita bincang pasal kebenaran, okey, jom mubahalah.
yang ini memang mereka takut. Pasal apa? Pasal mereka yakin bahawa azab kepada Allah ini adalah betul. Benar-benar pernah berlaku, boleh berlaku sekarang, akan berlaku, ya, bagi mereka yang berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini membawa kita kepada kesimpulan kita, Ustaz, ya. Saya bacakan sikit daripada hadis Riyadhus Salihin di sini. Bercakap tentang orang yang beriman, bertawakal pada Allah. Daripada Umar berkata, Rasulullah bersabda, andai kata kamu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya kamu diberi rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang dengan perut yang terisi penuh di petang hari, ya. Jadi ini nak cerita tentang apa? Keimanan pada Allah semata-mata. Bukannya ada anak, kena ada orang lain apa sebagainya untuk mengganggu yang menjadikan kita syirik, naudzubillah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam agama Kristian ataupun agama-agama lain, mereka ada unsur-unsur ini. Bertawakal kepada selain daripada Allah. Macam tadilah. Kalau saya nak selamat, saya ni ada banyak dosa ni. Kalau boleh saya minta Jesus Christ, please be the savior. Kan? Jadikanlah saya sebagai penyelamat kepada saya. Yang itu sebenarnya tawakal selain daripada Allah. Allah kata bahawa burung pun pandai bertawakal pada Allah. Kan? Seganlah kalau kita ini bertawakal selain daripada Allah yang satu. Membawa kita kepada resolusi kita, 3 resolusi pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama daripada ayat yang ke-54, ya, apakah poin yang kita dapat jadikan sebagai resolusi, iaitu jangan melakukan tipu daya pada Allah yang amat bijak menyusun strategi. Ya, kita rasa macam kita boleh tipu ni, kan, boleh corner sana, cut corner, tetapi sebenarnya Allah kata Allah pernah merancang, dan salah satu buktinya pengikut Nabi Isa yang yang tidak amanah itu ditukarkan, ya, ditukarkan dan akhirnya terbunuh disalib. Yang pertama. Yang kedua, tetap beriman dan melakukan amal soleh kerana Allah tetap beri ganjaran walaupun kita rasa tak puas hati, tapi Allah akan puaskan hati kita dengan ganjaran yang sempurna berdasarkan pada ayat 57 sebentar tadi. Dan yang ketiganya, kita beriman dengan kebenaran, bukan teka-teka, ya, bukan dengan samar-samar seperti orang Nasrani yang diasak oleh Allah dalam surah Ali Imran ini. Mengapa diasak? Dengan bertubi-tubi, kerana Allah nak membawa seluruh manusia, kalau nak beragama, berimanlah dengan kebenaran, bukannya dengan kesesatan. Itulah yang kita doa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan dengan kesesatan, ya Allah. Saya nak atas hidayah orang-orang yang pernah diberi nikmat. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah pimpin kita atas hidayah terbaik menuju syurga. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, tetapkanlah iman kami ya Allah, kukuhkanlah iman kami kepadamu ya Allah. Jangan jadikan dalam hati kami perasaan ragu-ragu akan ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan jadikan kami ragu-ragu ataupun was-was terhadap segala titah perintahmu ya Allah. Akan tetapi jadikan kami hamba-hambamu yang benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan iman kami, lantaran itu kuat juga kami bersahabat dengan kalam-Mu Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya dan juga mengamalkannya ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, permudahkan kami ya Allah, permudahkan kami ya Rahman, permudahkan kami ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz membacakan doa sebentar tadi sebagai satu
pendambaan kita kepada Allah SWT, agar Allah memimpin kita ya pada setiap masa dengan panduan Al-Quran, dan kita terus kekal ya, walaupun mungkin ada yang berkata menariklah agama Kristian ini pasal dia ada loving kan, kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang itu lebih banyak di dalam agama Islam ini bila kita lihat kepada isi kandungan Al-Quran. Allah sayang dia, kalau mak sayang Ustaz ya, maksudnya dia ingatkan berkali-kali kan, untuk belajar, untuk jaga kesihatan dan sebagainya, berkali-kali. Pasal bukannya mak benci mengingatkan banyak kali itu ya. Dan dalam konteks ini lebih daripada itu, walillahil a'la mathalul a'la, maksudnya ialah Allah mengingatkan berkali-kali ini adalah untuk kita mendapat hidayah, jangan terheret pada kebatilan. Ini membawa kita kepada platform kita Wakaf untuk Ummah, satu usaha di mana kita ingin menyebarkan kasih sayang dan rahmat Allah ya, melalui mushaf yang ada, yang akan ditatap oleh lebih ramai lagi insan-insan yang mungkin tidak berkemampuan daripada sumbangan tuan-tuan. Jadi saya menyeru untuk kita sama-sama menyumbang ya dalam Wakaf untuk Ummah dengan nombor yang tertera di atas skrin TV ataupun di Facebook tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Ustaz ya pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi ya, ini pada hari Isnin hingga Jumaat. Betul, itu masa-masa kita bertemu untuk mengulang kaji balik apa yang telah kita pelajari, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mufas yang membawakan program ini, dan juga pada tuan-tuan yang bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.